Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam anak baik lagi cerdik. Yang berbahagia Tuan Haji Rasim bin Saidin dan Jabatan Pendidikan yang Sabah, yang berusaha Tuan Muhammad Zaini bin Yakin, kepada penggarap keputusan dan perancangan IPD Jabatan Pendidikan yang Sabah, yang berusaha Tuan Mujib bin Betin, kepada penggarap sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan yang Sabah, yang berusaha Tuan Haji Abidin bin Marjan, kepada penggarap sektor pengurusan sekolah Jabatan Pendidikan yang Sabah, yang berbahagia tamu undangan kita pada pagi ini Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Islam dan Politik Institut Pemahaman Islam Malaysia, yang berusaha Encik Awang Rahmat bin Haji Awang Mat Yasin, Ketua Pengelola Kanan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan yang Sabah, yang berusaha Kuala Kajian binti Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua pegawai pendidikan daerah, semua timbalan pegawai pendidikan daerah Sektor Pembangunan Murid, semua ketua-ketua unit Pengarah Ekwan Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua pengetua dan guru besar, pegawai pendidikan daerah, semua guru penolong semua guru bimbingan dan guru bimbingan lantikan sekolah, seluruh Sabah menyambut acara sekalian, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program pemanfaatan budaya ilmu Jabatan Pendidikan di Sabah. Kalau pergi bersama kita mengucapkan moga majlis mendapat berkat. Hadirin hadis menjemput dan mempersembahkan Encik Muhammad Izzal bin Rabani, Pembangunan Pakan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan di Sabah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad. 如果不用它，不只是用它自己的那个。 Ya Allah, bukan yang maha punya. Kamu, ya Allah, sebenarnya program tentang budaya ini tidak bisa kau berikan ini. Kau memudahkan nasib usahakan. Kepada program ini sampai dengan baik. Yang kami tidak zaman kita betul-betul itu dan kami memohon bimbingan dan restu bekal kerjaan dan sifat mencintai kebaikan serta menjauhi serta memohon 12 sifat penting kita berikan sikap aman, cinta suara dan menghindari selalu bentuk penyelewengan serta kelemahan. Bekal dan pupuk dan jiwa kami untuk memperkasa seorang dalam kami sepakat sama hebat serta komitmen melahirkan ya Allah generasi anak bagi cerdik untuk mengisi negara Ramadan. Ya Allah, Tuhan yang maha berkuasa, berkuasa dalam diri kami sejati dalam kepada segala bentuk kebaikan. Jadi dalam diri kami pemimpin kami, hamba-hambamu serta sekalian insan orang yang senantiasa berkhidmat dan berubah, membangunkan masyarakat
bangsa dan tanah. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kesejahteraan, bersedia dan pemimpin kami, dan kalian 27 kami, Engkau limpahkanlah pada seluruh penjagaan kehidupan dan hiasilah pribadi, jiwa dan syukur. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Menjadikan dari dan kesejahteraan ini bisa untuk berharap dan segala keputusan Rabbana dan situ mana dari sekali dan perkenalan dan terhadap pertanyaan dengan punya hasanah mobil akhirat hasanah wa mutan dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti sebarakamkan ucapan terima kasih. Terbang di awal kemudian tapi Tuhan kami merayu bersama anak. Terusnya kami menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Penjara Sindi Saidi, Garang Jabatan Pendidikan Bersama, berangkat mengurusi program pemantapan budaya ini. Jabatan Pendidikan yang Bersama untuk menyampaikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar, ha? Boleh. Oke. Tuan, boleh. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Encik Mudin Bibeting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Sabah. Yang berusaha Encik Muhammad Zain Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan PPD. Yang berbahagia penceramah sambutan kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Sahran yang merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang berusaha Encik Awan Daramat bin Haji Awang Matiasin, Ketua Perum Pengarah Kanan Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Sabah, yang berusaha Puan Fazliah binti Abdul Rahman, Ketua Perum Pengarah Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Sabah, rekan-rekan pegawai pendidikan daerah seluruh negeri Sabah, timbalan pegawai pendidikan daerah Sektor Pembangunan Murid, perum pengarah Sektor Pembangunan Murid Sabah, semua pengetua dan pembesar, semua perum pegawai pendidikan daerah Sektor Pembangunan Murid, pejabat pendidikan daerah, guru-guru pemakanan hal ehwal murid, guru bimbingan dan konseling masa, dan juga guru bimbingan antikan sekolah, juga bersama yang berada dalam talian. Alhamdulillah, pertamanya mari kita mengucapkan syukuran setingginya terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan izin karunia bersama dalam satu perhimpunan yang besar dalam talian pernah dengan program sinar lagi tahun 2023 yang diinisiatifkan oleh Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ini. Dan sesungguhnya saya melihat bahwa perhimpunan dan juga sesi perkongsian ilmu ini yang penting. Kita telah memilih seorang tokoh yang mempunyai ketokohan dan juga ilmu yang cukup untuk memberikan pesan kaitan dengan isu-isu yang telah kita kenal pasti, yang perlu dihayati dan dilihat cara berpikirnya oleh semua guru-guru bimbingan konseling di berbagai peringkat. Pengalaman saya, teman sekalian,
berhemat di berbagai peringkat di Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Sabah. Sudah tentu akhirnya yang kita harapkan ialah apakah bentuk kejadian dan rupa bentuk manusia yang kita ingin lahirkan. Dan sudah tentu dalam hal ini satu sektor ataupun unit yang sangat penting ialah pengurusan hal ehwal murid itu sendiri. Kita telah mengatasi beberapa isu yang berkaitan dengan usaha untuk memastikan kejadian murid. Maka salah satu isu yang sangat kritikal ialah sebenarnya bagaimana kita boleh membentuk kepribadian, sasya, dan anak-anak murid itu di sekolah dulu. Kalau bagaimana sebaik mungkin pun kita mengurus kurikulum, kita mengurus pentaksiran, kita mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sekolah. Tetapi kalau sekiranya pokok pangkalnya itu anak-anak murid tidak diurus dengan sempurna dari segi sasya, dari segi disiplinnya, maka keadaan sekolah itu tidak akan terurus dengan sempurna. Sebab itulah pembangunan murid dan juga Jabatan Pendidikan Sabah secara keseluruhan melihat bahwa ada satu keperluan untuk kita memberikan satu ilmu kepada guru-guru bimbingan konseling dan juga pegawai-pegawai yang terlibat dalam mengurus anak-anak murid ini supaya matlamat akhir plan pembangunan pendidikan Indonesia ke arah kejadian anak-anak murid itu tercapai. Kita cuma ada 2 tahun lagi teman sekalian dalam 2025. Apakah rupa bentuk manusia yang bakal dilahirkan oleh anak-anak murid yang dilahirkan oleh guru-guru apabila dilancarkan dalam pembangunan pendidikan Indonesia pada tahun 2013. Saya melontarkan satu pemikiran dalam usaha untuk mempengaruhi masyarakat untuk memahami plan pembangunan pendidikan Indonesia. Saya melontarkan satu pemikiran yang amat mudah yang dipahami oleh masyarakat. Murid-murid tahun 1 waktu itu, tahun 2013, berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun. Saya menyentuh di bawah badan melontarkan satu soal, yaitu kemana agaknya anak tuan, anak ini yang berusia 7 tahun menjelang tahun 2013 tahun akan datang. Ketika itu mereka berumur 7 tahun. Di mana mereka ini? Dan saya bertuah karena saya masih boleh menjejaki anak-anak murid yang pernah kita hadapi di tahun 2013 apabila Sabah dan Kedah waktu itu dijadikan rintis untuk pelaksanaan 100 hari pelantikan pegawai-pegawai SIC Plus dan SIP Plus. Persoalan pertama yang kita lontarkan kepada guru-guru dan kepada ibu bapak ialah kemana kita nak membawa anak-anak murid ini. Tahun 2013, kalau sekiranya murid itu pada tingkatan 1, berusia 13 tahun. Dan mereka membangun dan membesar bersama dengan plan pembangunan pendidikan Indonesia. Dan 13 tahun kemudian, murid ini berusia 26 tahun. Tuan-tuan pimpin sekalian, guru-guru bimbingan konseling, pengarah yang barangkali telah mulai berkhidmat tahun 2013, kita mempunyai ruang yang begitu banyak untuk menjejaki kemana anak-anak murid ini berada sekarang. Yang berusia 20 tahun, berusia 23 tahun. Nah, imah yang berada di tingkatan 4 waktu itu, berusia 16 tahun. Ditambah dengan 13 tahun pelaksanaan plan pembangunan pendidikan Indonesia, mereka ini berumur 29 tahun. Kemana mereka ini? Di mana mereka ini? Maka ini sebetulnya ada kaitan dengan bagaimana kita membina peradaban dalam diri kita, khususnya berkaitan dengan pembentukan budaya ilmu di sekolah yang harus diterap dalam diri setiap guru ini. So, kita melihat bahwa pegawai-pegawai bimbingan konseling di jabatan, di PPD, dan yang paling penting di sekolah ialah bagaimana kita boleh menerjemahkan satu usaha pembentukan budaya ilmu yang mantap dalam kalangan anak muda kita. Sekurang-kurangnya ada perkara yang terlibat dalam pembentukan budaya ilmu. Ini dia punya pengenalan, nanti dokter akan membahaskan lebih lanjut lagi. Pertama saya kata kita mesti ada budaya berpikir. Berpikir. So, itulah apabila saya menjadi pengarah Jabatan Pendidikan Sabah, saya kata kita mesti berpikir setiap hari. Paling kurang kita pikir 3 benda. 3 benda saya kata, dokter. 3 benda. Apakah kita boleh memikirkan sekurang-kurang 3 benda yang boleh kita terjemahkan dalam bentuk perlakuan dan mengubah tingkah laku cara kita bekerja, dan akhirnya mesti diterjemahkan dalam bentuk pembangunan organisasi
dalam konteks jabatan dan juga pembangunan anak-anak murid. Ini paling kurang lah 3 benda lah, 3 perkara. Oh, hari ini bangun 3 perkara sedang dipikirkan. Apa benda itu? Itulah dalam musyawarah pertama pengurusan tertinggi saya tanya setiap orang, bertuah mereka, apa benda yang Tuhan pikir hari ini? Sebut satu perkara. Terkejut sebentar. Rupanya barangkali betul lah saya tak pikir apapun dan datang ke musyawarah tak pikir apa-apa. Tapi kalau dia berpikir, dia bersedia. Saya memikirkan perkara pertama ini dia. Perkara kedua ini dia. Saya pertama kali apabila jadi pengetua tahun 2003. Tahun 2003. Perkara pertama saya pikir, saya masih ingat ialah pukul berapa guru-guru ini hadir ke sekolah setiap hari. Yang kedua, pukul berapa murid-murid telah diambil kehadiran. Berapa ramai murid hadir, berapa ramai yang tak hadir. Nah, itu benda yang paling basic lah. Kemudian saya memikirkan 3 benda juga. Masa itu pertama ialah, benarkah guru-gurunya akan hadir ke sekolah tiap hari mengajar? Yang kedua, benarkah apabila hadir ke sekolah, murid guru-gurunya akan masuk ke bilik darjah mengikut jadwal waktu yang telah ditetapkan? Dan perkara ketiga ialah, benarkah apabila guru ini masuk ke bilik darjah, dia mengajar bersungguh-sungguh? 3 perkara ini paling basic lah sebagai seorang guru. Jadi saya melihat bahwa peranan pengetua yang hadir bersama kita pada hari ini dengan guru-guru bimbingan konseling sekolah amat penting untuk mempengaruhi tingkah laku guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Dan apakah bentuk tingkah laku yang ingin kita bentuk dalam kalangan guru-guru yang mesti diterjemahkan dalam bentuk perbuatan dan perlakuan yang akhirnya murid-murid pula boleh melihatnya. Nah, inilah antara perkara asas yang barangkali boleh kita bahaskan dalam seri seminar selama 10 seri ini. Alhamdulillah 10 seri secara online merupakan satu usaha yang sangat bersungguh-sungguh, inisiatif yang sangat baik, dan sudah tentulah saya amat berterima kasih dan terhutang budi awal-awalnya kepada Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, yang telah memberikan persetujuan untuk memberikan komitmen dalam seri seminar yang berterusan ini. Mudah-mudahan Dr. Muhammad Farid terus diberikan kesehatan yang baik dan dapat menyempurnakan seri ini mengikut perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. So, kita terbuka kepada perbincangan dengan Dr. Muhammad Farid bagaimana kita boleh menyusun dan mengorganisasikan seminar 10 seri ini. Ya, Dokter, saya ingat Dr. Muhammad bersama dengan saya pada hari ini, Muhammad Farid. Lebih kurang begitulah kerangka bagaimana kita merancang seminar ini dan juga pemikiran yang coba kita lihat dalam bahasan yang bakal diberikan oleh Dr. Muhammad Farid nanti. So, teman-teman sekalian, saya yakin juga bahwa kalau sekiranya kita ingin melihat satu kejadian murid, matlamat akhir seminar ini adalah kita nak melihat kejadian anak-anak murid kita. Itu matlamat akhirnya. Apapun yang kita buat, kita harus kembali kepada tunjang dan terusnya adalah nak memastikan anak-anak murid kita ini menjadi, dan kita ialah salurannya. Kita ialah orang media. Kita hanya media yang bertanggung jawab ke arah kejadian anak-anak murid itu. So, ilmu itu perlu ada. Saya nak melontarkan 3 pemikiran juga lah. Tiga ini. Pertama, apakah dalam kita selepas daripada program ini, kita mempunyai matlamat untuk anak murid kita? Apa matlamat kita untuk anak murid kita? Itu pertama. Yang kedua, apakah kita tahu apa yang perlu kita harus buat untuk anak murid kita? Kita perlu tahu. Dan yang ketiga ialah, apakah kita telah menyediakan satu perancangan jangka pendek, jangka sederhana, dan jangka panjang untuk anak-anak murid kita? Nah, 3 perkara ini dia perlu dirungkai. Dan di akhir seminar, benda-benda ini para peserta dia akan datang sebagai seorang pegawai, seorang guru, sebagai guru bimbingan konseling yang mempunyai pemikiran yang dan hendak tujuan yang amat jelas untuk anak-anak murid kita. Tapi dia perlu bermula dengan kita mengupas selama 10 seri tentang bagaimana kita boleh membentuk ilmu dan barangkali membuka paradigma pemikiran kita. Nah, ini penting, ya. So, terjemahkan. Tak boleh tunggu lama-lama. Dapat satu ilmu,
kita olah ilmu itu dan kita sesuaikan dengan keadaan di tempat masing-masing. Ini satu hal lagi nih. Dapat satu ilmu, maka kita perlu bijak untuk menyesuaikannya di peringkat masing-masing. Okay? So, satu kasus itu dia tak ngam dengan kasus di semua tempat. Ya. Itu dia punya analogi lah. Dan saya percaya bahwa sekiranya potensi murid dapat diurus dengan baik, tidak mustahil generasi muda ini akan mampu mencorakkan masa depan dengan cemerlang dan penuh bertanggung jawab serta berintegriti. Dan semua ini akan dapat dicapai sekiranya murid-murid itu sendiri berubah. Nah, ini kita tak nak mengubah tuh, biar murid sendiri mempunyai kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri. Kita mampu untuk merangsang pemikiran mereka, kita membangkitkan semangat mereka. Tapi akhirnya kita pun melihat bahwa murid sendiri akan datang kesadaran kendiri. Kesadaran kendiri untuk berubah. Supaya apapun nanti yang akan kita dengar dalam perkongsian ini, dia datang dan tiba dalam kita sebagai satu ilmu. Dulu pencara saya kata maklumat yang benar. Itu ilmu secara ringkas lah. Apa ilmu kata dia? Ketibaan maklumat yang benar dalam diri kita. Dan apabila maklumat itu benar dan kita paham, maka kita mempunyai keyakinan untuk menerjemahkannya pula. So, saya berharap 10 ini akan tibalah ilmu dan maklumat-maklumat yang benar yang boleh kita mengubah dan juga mencorakkan landscape pendidikan negeri Sabah ini secara keseluruhan. Nah, itu maksud saya. Jadi sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi ucapan penghargaan terima kasih pada sektor pembangunan murid yang telah mengambil inisiatif ini, dan juga sudah tentulah penghargaan yang setingginya saya dedikasikan kepada penceramah undangan yang berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran yang sudi meluangkan masa hadir untuk berkongsi ilmu serta pengalaman beliau untuk 9 siri ceramah yang dijangkakan selesai pada Februari 2024. Ini satu perancangan 5 bulan, 5 bulan 2024, Dokter, kita punya perancangan dia berakhir ini. Dan saya dimaklumkan untuk siri yang ke-10 itu kita akan menjemput sendiri punya penulis buku yang buku itu kita gunakan hari ini untuk tujuan perkongsian ilmu. So, teman-teman sekalian, saya mendoakan agar kita semua diberikan kesehatan yang baik, sempurna hari yang baik di hari Jumat. Hasrat kita tercapai dengan berkat keyakinan bahwa apapun yang kita buat haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertanggung jawab untuk memastikan dunia ini dihuni oleh mereka yang berniat untuk memakmurkan dan menghargai segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan didoakan semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakbulkan segala doa dan dipermudah segala urusan, dikurniakan kejayaan dan dimurahkan rezeki, selamat kembali ke tanah air. Semoga terus menjadi inspirasi kepada orang sekeliling dan semua impian yang berbahagia dan pengarah tercapai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dihormati, adakah sama segala orang yang tahu serta segala orang yang tidak tahu? Tiada keduanya. Hanya saja menerima pengajian itu segala orang yang mempunyai akal 2. Surah Al-Zumar ayat 39. Budaya itu makna dan manifestasi. Tidak pandai atau berkata ilmu itu dimiliki dengan lidah yang banyak bertanya dan akal yang banyak berpikir. Ilmu juga mampu mengubah mimpi menjadi realiti. Tuan-tuan dan puan,
Sebelum saya menjemput penyampai wacana pemantapan budaya ilmu pada pagi ini, eloklah saya pertimbangkan terlebih dahulu penceramah yang kita datangkan khas dan akan berfungsi untuk kita pada pagi ini. Yang berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, bertugas sebagai fellow utama dan juga pengarah di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Syarah Institut Muhammad Islam Malaysia, IKIM. Pernah bertugas sebagai pendidik di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Kembali Islam, ISTEC 1995-2003, dan merupakan pensyaratan serta timbalan dekan di Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Memperoleh ijazah sarjana muda dalam jurusan pengajian ilmu wahyu dan juga warisan Islam, khususan dalam bidang fiqh dan Islam Antarabangsa Malaysia, dan beliau kemudian pembelajaran di peringkat sarjana dan kedoktoran dalam bidang pemikiran Islam di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Kembali Islam. Merupakan seorang penulis, jurnalis dan salah seorang pembicara tetap dalam rancangan Guru dan Pendidikan Seluruh Budi dan Khas Al-Undang di Radio IKIM. Tuan dan puan, guru mengasas budaya ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan budaya ilmu dan apakah ciri-ciri yang boleh menunjukkan bahawa seseorang itu atau sesuatu masyarakat itu memiliki budaya ilmu? Sama-sama kita dengarkan kepada lanjut berkaitan pemanfaatan budaya ilmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Yang saya hormati Tuan Haji Raisin bin Saidin, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Encik Mudin Beting, Timbalan di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Seterusnya semua yang hadir, khususnya guru-guru kaunseling yang saya difahamkan dari seluruh negeri Sabah ke program pemantapan budaya ilmu yang telah dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ini. Saya pertama-tamanya merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat tinggi kerana diberikan ruang dan kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini dan juga mungkin dalam siri-siri yang akan datang juga. Dan yang keduanya, saya amat-amat berterima kasih kepada pihak pengarah pendidikan dan juga pihak Jabatan Pendidikan kerana memberikan ruang untuk kita bersama-sama berbincang tentang persoalan budaya ilmu. Kita telah dengar tadi dari Tuan Haji Raisin berkaitan dengan pentingnya proses budaya ilmu ini, khususnya dalam kita membentuk saksiah dan juga peribadi pelajar-pelajar agar mereka menjadi seorang yang benar-benar mempunyai nilai-nilai akhlak yang tinggi dan juga menjadi seorang manusia yang sebenar sebagaimana yang dicipta oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran disebut dengan jelas bahawasanya manusia itu sebenarnya dijadikan dalam bentuknya yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, iaitu Tuhan, telah menjadikan manusia dengan kejadian yang terbaik. Tetapi ayat Al-Quran itu juga menyebut bahawa akan ada nanti orang yang apabila mereka tidak mengenal dirinya sebagai manusia dan tidak meletakkan dirinya di tempatnya yang betul, maka akan
diturunkan martabatnya ke tahap yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin, dan kemudian kami akan turunkan mereka ke tempat yang paling rendah dalam kalangan manusia dan juga dalam kalangan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kesempatan hari ini saya anggap merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita bersama-sama berbincang tentang persoalan budaya ilmu. Tadi Puan Moderator ada memperkenalkan saya sebagai fellow di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, IKIM. Mungkin ada yang bertanya macam mana fellow syariah ni nak bercakap tentang pendidikan atau budaya ilmu. Saya walaupun menjadi fellow di Pusat Syariah, tetapi alhamdulillah pengalaman yang ada sebelum-sebelum ini banyak sebenarnya berkait dengan persoalan pendidikan. Pernah saya menjadi guru selama mungkin tak lama lah, tak sampai setahun setelah habis belajar dahulu, dan melaluilah pengalaman mengajar di sekolah menengah pada ketika itu di Negeri Sembilan. Dan di IKIM juga seperti yang disebut tadi, kita pernah menjalankan siaran ataupun program di radio IKIM yang bertajuk Guru dan Pendidikan, yang saya isi, saya ingat lama juga, hampir 10 tahun kita bercakap tentang guru dan pendidikan. Jadi insya-Allah pengalaman-pengalaman yang ada itu saya akan cuba ketengahkan supaya paling kurang kita dapat berkongsi isu-isu besar dalam pendidikan ini, kerana hari ini kita sedar bahawasanya pendidikan merupakan platform ataupun medan yang paling kukuh sebenarnya untuk membina sebuah bangsa, sebuah negara dan sebuah peradaban. Kerana pendidikan merupakan alat yang paling ampuh, yang paling kuat, dan dia merupakan medan yang paling panjang untuk kita membina seorang insan. Kalau pembelajaran di sekolah rendah dan menengah paling kurang 11 tahun seorang pelajar itu harus melalui sistem pendidikan. Itu belum lagi yang mungkin akan menyambung pelajaran, dan ada yang belajar secara informal, non-formal dari pelbagai sumber dan saluran. Semuanya itu merupakan proses pendidikan. Jadi pendidik atau guru bagi saya merupakan pencetus paling hebat atau paling kuat dalam proses pembinaan seorang insan, seorang manusia, dan proses kemenjadian seperti mana disebut oleh Tuan Pengarah tadi, kemenjadian seorang murid tersebut. Cuma walaupun pendidikan ini matlamat akhirnya ialah matlamat akhlak, matlamat untuk kita membina akhlak yang baik, yang kita juga harus ingat bahawasanya sebelum seseorang itu boleh berubah ataupun being transformed into a real human being, dia harus bermula dengan pengukuhan kefahaman dalam diri dan juga dalam akal mereka. Sebab tidak akan ada terjemahan amalan seseorang itu tanpa adanya kefahaman yang betul. Tidak ada praktis tanpa teori yang betul. Sebab hari ini ramai yang komen, dia kata kita tak perlukan sangat teori-teori yang banyak. Yang kita nak ialah amalan dan pelaksanaan. Kita boleh setuju bila kita kata aspek pelaksanaan itu amat kurang ataupun amat perlu dipertingkatkan. Tetapi kita jangan perkecilkan aspek teori atau kefahaman itu. Sebab pastinya kalau kefahaman tidak betul, dia pasti akan membawa kepada tindakan, pelaksanaan, amalan yang tidak betul. Kan? Tetapi kalaulah isunya adalah kefahaman betul tapi teorinya tak betul ataupun tidak dilaksanakan kefahaman tersebut,
Maka itu tak apa, itu kita kena perkukuhkan, kita kena mantapkan aspek pelaksanaan. Tetapi yang pasti, kefahaman yang kita nak bagi itu mesti betul dulu. Tidak kiralah sama ada nantinya dilaksanakan secara penuh atau tidak, tetapi aspek kefahaman itu mesti menjadi aspek yang paling penting dan yang paling awal untuk kita tengok dahulu. Jadi nak tak nak kita harus kembali kepada apa yang kita panggil sebagai pembinaan ilmu itu. Dan saya amat menyokong apa yang dilakukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk mengadakan siri perbincangan, wacana berkaitan dengan pemantapan budaya ilmu ini, kerana kita yakin kalaulah kita dapat memantapkan budaya ilmu dalam kalangan guru-guru, dalam kalangan pelajar-pelajar, insya-Allah nantinya kita boleh dengan mudah untuk menterjemahkan, untuk menghasilkan pelaksanaan-pelaksanaan yang terbaik berasaskan kepada kefahaman kita yang betul tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang saya hormati sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh perbicaraan kita tentang budaya ilmu ni, kita ada 10 siri insya-Allah. Jadi kita tidak risau untuk terlalu cepat, laju nak berbicara tentang banyak perkara. Kita boleh pergi perlahan-lahan, kita boleh bincang satu persatu, dan saya amat terbuka dengan perbincangan sebenarnya. Kalau boleh hari ini katakan kita ada 1 jam atau 1 jam setengah, lebih banyak baiknya kalau kita ada perbincangan berbanding dengan hanya saya sahaja yang bercakap. Kerana ilmu itu akan hanya mantap, akan hanya terhadam dengan baik sekiranya ada maklum balas, ada perbincangan dan perbahasan dua hala, two-way communication yang baik berlaku antara yang menyampaikan pandangan dengan yang mendengar. Lebih-lebih lagi saya sedang bercakap kepada guru-guru counselling, guru-guru yang dah banyak pengalaman untuk menasihati, memberikan tunjuk ajar, memberikan panduan kepada pelajar khususnya dalam rangka mereka hendak maju ke hadapan. Jadi oleh kerana itu saya amat mengalu-alukan kalau ada persoalan ya. Cuma kita ada banyak cara lah, sama ada nak tanya terus apa yang saya cakap tu, tapi mungkin itu nanti akan ada dia gangguan pada yang lain lah. Kalau saya terus jawab yang tu, nanti yang lain mungkin nak mendengar dahulu. Eloknya kalau ada apa-apa boleh ditulis dulu di chat kita ni. Itu satu. Yang kedua, di akhir nanti kita cuba bagi ruang untuk bersoal jawab supaya kita boleh sama-sama berbincang tentang isu budaya ilmu yang cukup penting. Tadi Tuan Haji Pengarah Pendidikan telah bercakap tentang rujukan kita. Sebenarnya kita ada satu buku yang akan menjadi rujukan penting kita yang saya tunjukkan ini, iaitu buku Budaya Ilmu, Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini, yang ditulis oleh Profesor Wan Muhammad Noor Wan Daud. Sekarang pemegang kerusi Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas di UTM, Universiti Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi buku ini saya harap, saya dimaklumkan oleh Encik Mudin, benda ini ada sebagai rujukan di setiap sekolah-sekolah, dan kita harap apa-apa hal nanti kita boleh pergi kepada buku ini dan merujuk perkara-perkara yang saya bincangkan ini, kerana banyak hal-hal yang saya akan rujuk dalam buku ini untuk kita bincangkan tentang persoalan budaya ilmu. Ya. Tetapi hari ini saya bercadang untuk memberikan beberapa outline ataupun beberapa isu-isu mukaddimah, isu-isu permulaan yang penting supaya paling kurang kita tahu kenapa kita kena bercakap tentang budaya ilmu sampai 10 siri. Why, the why-ness of the topic. Dia punya kan dalam
pendidikan juga selalu ditekankan tentang kena tanya 5 soalan tentang apa-apa perkara pun ya. Apa, what, why, when, who, how kan. Itu antara persoalan-persoalan yang kita kena tanya tentang sesuatu perkara yang kita sedang bincangkan supaya kita mendapat kefahaman dan perspektif yang menyeluruh tentang satu-satu perkara tersebut. Jadi mungkin saya kena mulakan dengan the why first. Kenapa kita harus berbicara? Sebab itu merupakan sebab kenapa program ini dijalankan. Okey. Bila kita bercakap tentang budaya ilmu, hari ini kita dicanangkan bahawasanya masyarakat kita merupakan masyarakat yang terdedah dengan ilmu pengetahuan. Kerana kita sudah hidup di zaman yang dipanggil sebagai digital world, the global world. Masing-masing boleh mendapat maklumat yang begitu banyak dari apa-apa sumber pada bila-bila masa dari mana sahaja. Itulah hakikat kehidupan yang ada pada hari ini. We are open to all information. Siapa-siapa sahaja boleh menekan handphone ataupun komputer dengan menaip apa sahaja dalam Google, dalam Wikipedia, dalam YouTube, dalam Facebook untuk kita mendapatkan apa sahaja maklumat. Jadi kalau begitu secara logiknya, kalaulah itu dia punya premis, dia punya asas, sudah pastilah hari ini manusia yang ada pada hari ini merupakan manusia yang paling bijaksana. Kan? Kalau kita setujulah bahawasanya kita terbuka kepada semua bentuk maklumat, dah pastilah orang hari ini, zaman ini merupakan orang yang paling bijaksana berbanding dengan zaman-zaman dahulu. Tetapi adakah perkara itu betul? Adakah itu benar? Adakah hari ini, zaman ini merupakan zaman manusia paling bijaksana? Kerana antara cerminan kepada kebijaksanaan itu adalah ketinggian akhlak, budi pekerti dan etika seperti mana yang diimpikan oleh pengarah pendidikan tadi ataupun oleh falsafah pendidikan negara kita secara umumnya. Kita nak orang yang menghasilkan generasi yang mempunyai akhlak yang tinggi, mempunyai etika yang tinggi, kemenjadian yang sempurna dan yang baik. Tetapi ternyata hari ini kalau saya tanyakan tuan-tuan dan puan-puan, para guru, pasti kita bersetuju juga di masa yang sama bahawasanya hari ini juga kita ada banyak masalah etika. Kita ada banyak masalah akhlak. Kita ada banyak masalah ketidakmenjadian murid ini. Jadi where went wrong? Again, what is wrong and where went wrong? Di mana kesilapannya? Apa kesilapannya? Yang itu yang harus kita fikirkan. Tadi pengarah pendidikan minta kita berfikir ni 3 perkara paling kurang. Janganlah fikir bilalah ceramah ni nak habis dan bilalah aku nak mula lunch. Janganlah fikir yang tu, walaupun itu berfikir juga. Tapi kalau boleh kita berfikir perkara-perkara yang serius. Dan antara perkara yang saya nak lontarkan peringkat awal ini adalah persoalan yang tadi itu. Kalaulah kita katakan bahawa hari ini kita merupakan masyarakat ataupun generasi yang mempunyai peluang dan ruang dan jalan untuk mendapat segala bentuk maklumat secara digital, secara online, secara atas talian. Tetapi kenapa hari ini juga segala maklumat-maklumat itu dalam banyak hal gagal untuk membina masyarakat yang baik, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang beretika. Banyak kita baca kes-kes keruntuhan akhlak di sana sini. Bukan sekadar pada generasi muda, generasi pelajar, tetapi juga pada generasi berumur, generasi tua. Marah pula nanti kalau kita kata generasi tua. Kalau generasi muda itu mungkin isunya adalah isu merempit misalnya, isu hisap dadah, isu berpeleseran di sana sini tanpa panduan, tanpa matlamat hidup.
isu bunuh diri, isu macam-macam lagi kan. Tetapi generasi yang berumur, generasi lama itu juga banyak juga masalahnya. Mungkin masalahnya adalah masalah rasuah misalnya kan, yang juga hari ini dibangkitkan. Itu juga sebenarnya masalah akhlak. Isu penyalahgunaan kuasa misalnya. Isu keganasan dalam kalangan orang-orang yang punya kuasa misalnya, terhadap orang yang lemah misalnya. Itu merupakan isu-isu yang berkait juga dengan akhlak. Dan itu isunya banyak, masih berlaku dalam masyarakat. Jadi itu yang saya tinggalkan. Kita ada 10 siri ni, saya tinggalkan dulu persoalan penting itu untuk para guru, tuan-tuan dan puan-puan cuba bagikan jawapan, kalau boleh nanti dalam maklum balas, dalam respon, dalam perbincangan, what went wrong dengan kita punya dunia yang dari segi maklumat begitu banyak, begitu luas, tetapi maklumat itu tidak boleh secara baik membawa kepada kesan dan implikasi yang terbaik. Kan, sepatutnya itulah ilmu, dan ilmu itulah yang sepatutnya membawa kepada kebaikan. Jadi saya mungkin nak lontarkan beberapa cabaran dalam slide yang saya tunjukkan itu. Kita tak perlu banyak-banyak slide lah. Slide saya banyak ni. Slide saya ada 30 ke 40. Tapi kita tak perlu pergi ke semua slide ataupun banyak slide dalam satu perbincangan. Kita mulakan dengan perbincangan pertama ni. Hari ni kalau kita lihat, saya dah sebut tadi bahawa cabaran yang terbesar kita adalah cabaran yang kita panggil sebagai knowledge explosion ataupun information explosion ataupun yang kita panggil sebagai ledakan maklumat. Dia seolah-olah menjadi satu badai besar ataupun satu letupan besar yang memuntahkan pelbagai bentuk maklumat-maklumat kepada manusia sehingga manusia bukannya kenyang dengan maklumat-maklumat ini. Manusia bukannya seronok dengan maklumat-maklumat ini, tetapi sebahagiannya menjadi mabuk. Sebahagiannya menjadi mabuk, sebahagiannya menjadi lemas, sebahagiannya menjadi keliru, sebahagiannya menjadi sesat disebabkan oleh kepelbagaian maklumat. Boleh setuju tak? Kan? Sebab itu ada satu kata-kata yang disebut oleh seorang tokoh pemikir di Amerika. Dia kata, we are now drowned with information, yet we are starved with wisdom. We are now drowned with information, yet we are starved with wisdom. Maksudnya, hari ini kita lemas, kita tenggelam dalam pelbagai maklumat, akan tetapi kita masih kehausan dan kelaparan tentang kebijaksanaan, tentang hikmah, tentang wisdom. Kalau kita fikirkan, benar kata-katanya itu. Hari ini banyak maklumat, banyak dikatakan saluran ilmu itu banyak, tetapi manusia tidak mampu untuk berfikir dengan baik, mengeluarkan kata-kata hikmah sebagaimana kata-kata hikmah yang dikeluarkan oleh orang-orang dahulu, orang-orang terdahulu kan. Hari ini kalau kita nak berpantun pun kita paksa cari pantun lama kan. Apa pantun dia, saya ni tak pandai sangat pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kan sedap tu, sedap tak? Dan itu sudah lama itu orang-orang bijaksana dahulu bercakap tentang perkara-perkara hikmah. Itulah kebijaksanaan. Kan? Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Cantik. Pembayangnya pun cantik, maksudnya pun cantik kan. Siapa belajar pantun lah. Guru kaunseling belajar rasanya kan. Pisang emas, tengok. Pisang emas yang paling sedap. Kalau kita beli dekat pasar, yang untuk makan kita beli pisang emas kan. Dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Sedap saja bunyinya. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Hari ini, dalam keadaan kita ada banyak maklumat, kita ada pelbagai bentuk saluran ilmu, susah kita nak jumpa
pantun-pantun, puisi-puisi yang indah-indah sebegini. Kita terpaksa ambil juga kata-kata ataupun kata-kata hikmah orang-orang terdahulu. Mereka itu bukan profesor pun kadang-kadang yang berikan kata-kata hikmah itu. Mungkin orang-orang lama, orang-orang tua yang dari sudut pendidikan, dari sudut pendidikan mungkin tidak tinggi. Tapi dari sudut kebijaksanaan, dari sudut wisdom, hikmahnya tinggi. Kerana dia tidak belajar secara formal, dia akan belajar secara informal, dia akan belajar secara non-formal, dia akan belajar secara lisan, oral tradition. Oral tradition ni merupakan tradisi yang cukup mantap dan cukup lama berjalan dalam sejarah kemanusiaan. Dulu bila tidak ada tulisan, orang bercakap. Bila bercakap, mereka mendengar, mereka ingat, mereka menyampaikan kepada yang lain. Dalam tradisi Islam, ada yang dipanggil sebagai tradisi hadis. Hadis. Dan hadis ini, hadis Nabi ini, dia tidak ditulis peringkat awalnya. Kalau kita baca sejarah hadis ni, awal-awalnya hadis itu disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mendengar daripada Nabi Muhammad secara lisan saja. Oral tradition. Kemudiannya baru ditulis. Dan oral tradition ni cukup kuat. Dan oleh kerana itu, satu poin persoalan, ini poin kedua yang saya nak ketengahkan pada hari ini. Jangan kita samakan antara pendidikan dengan ilmu, kan? Walaupun ada persamaan, tetapi dia ada perbezaan antara tahap pendidikan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Terutama sekali tahap pendidikan formal lah. Maksudnya kalau orang tu belajar sampai ke universiti, ada PhD misalnya, belum tentu dia ada kebijaksanaan atau hikmah. Kan? Umumnya adalah umumnya. Kalau dia benar-benar menghayati ilmu yang dia ada. Tetapi tahap pendidikan tidak boleh dijadikan ukuran semata-mata bahawa orang itu mempunyai ilmu, orang itu mempunyai kebijaksanaan. Ada lagi banyak faktor-faktor lain. Termasuklah kebijaksanaan yang datang melalui pendidikan-pendidikan non-formal. Kita ni banyak jadi baik, tak semualah, tetapi ramai juga dalam kalangan kita ini yang jadi baik kerana nasihat yang diberikan oleh datuk nenek kita, nasihat yang diberikan oleh mak ayah kita berbanding dengan yang kita dapat secara mungkin formal daripada buku teks, kan? Yang dapat daripada buku teks itu, kalau dapat transform kita memang itu yang terbaik lah, dan itu matlamat pendidikan pun. Tapi kadang-kadang kalau kita fikirkan, banyak sebenarnya hikmah, kebijaksanaan, wisdom yang kita dapat ni, kita dapat melalui kata-kata yang kita dengar yang amat berharga dari seseorang. Tak kira lah seseorang itu mungkin guru kita, seorang itu mungkin mak ayah kita, seorang itu mungkin imam di masjid atau di gereja, kita punya padri yang menasihatkan kita di gereja misalnya. Semuanya itu ada kesan sekiranya yang keluar daripada kata-katanya itu merupakan kata-kata hikmah, kata-kata kebijaksanaan. Jadi hari ini saya dah lontarkan beberapa perkara tu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita fikirkan sebenarnya hal-hal ilmu dan kebijaksanaan ni dia bukan kecil. Dia merupakan perkara yang besar dan dia tidak terbatas hanya kepada perkara-perkara yang dilalui secara formal sahaja, tetapi dia harus menyeluruh. Pendidikan itu harus berlaku secara menyeluruh. Saya ketengahkan di sini ya. Saya ni bila dah dapat peluang bercakap ni, kadang-kadang dia banyak footnote dia tu. Jadi nota ni kadang-kadang banyak yang tertinggal atau perlahan. Kita pergi kepada apa yang saya tulis di sini. Antara cabaran budaya ilmu kita hari ini ialah, satu, saya dah cakap tentang ledakan maklumat. Yang nombor dua tu, kan, kita dah sebut tadi. Dan kita dah setuju, kita dah setuju. Dalam Islam ada disebut as-sukut alamatur ridha. Ini kes orang kahwin lah, kan. Kalau ada kita meminang, ni cerita footnote lagi ni. Kalau ada kita meminang orang perempuan, jadi mak ayah dia pun tanya, kau setuju ke tidak ni ada orang nak meminang ni? Dia pun senyap je, dia senyum-senyum, dia tunduk, kan. Dia tak cakap pun. Jadi ada kaedah dalam hukum Islam, dia kata kalau dia senyap begitu, tandanya dia setuju. Maknanya kalau dia tak setuju, dia mesti cakap dia tak setuju, kan. Tapi kalau dia senyap, senyum-senyum, mungkin dia malu lah, tapi dia setuju.
Saya ni rasa senyap je ni. Tapi tak apa. Mungkin saya menganggap tuan-tuan, cikgu-cikgu semua bersetuju. Tak setuju tak apa, boleh tulis. Boleh tulis kalau tak setuju. Apa yang saya tanya setuju tak setuju tu? Kita setuju bahawa ledakan maklumat yang ada pada hari ini, knowledge explosion atau information explosion yang ada pada hari ini tidak bermakna bahawa manusia itu, masyarakat itu akan mempunyai wisdom ataupun ilmu yang sebenar. Kan, tidak semestinya, bukan tidak bermakna, tidak semestinya, sebab mungkin ada yang mendapat manfaat, tetapi ramai juga yang terkeliru bila tengok kan, kita nak dapatkan maklumat, kita pun type dekat Google tentang satu isu, tetapi katalah maklumat yang kita dapat tu satu datang daripada ideologi ni tentang isu tersebut, satu datang daripada ideologi ni tentang politik misalnya kan. Ada, kalau komunisme mungkin lain pandangan dia, yang sosialisme mungkin lain sikit, yang kapitalisme, demokrasi itu mungkin lain pandangannya. Kalaulah orang tak ada panduan, hanya berbekalkan jutaan maklumat yang masuk melalui Google, Wikipedia, ini dia akan pening. Dia tidak akan mendapat kefahaman, tetapi yang dia dapat ialah kekeliruan. Jadi sebab itu, ledakan maklumat tidak semestinya membawa pada ilmu. Ada syarat-syarat lain daripada maklumat yang banyak itu untuk akhirnya dia transform into knowledge. Tadi Tuan Pengarah Pendidikan ada sebut tentang makna ilmu. Kedatangan makna dalam diri. Kedatangan makna dalam diri hasil daripada maklumat yang benar. Nanti kita akan huraikan. Kalau tidak siri ini, kita akan huraikan siri seterusnya tentang makna ilmu berdasarkan buku yang ditulis oleh Profesor Wan Muhammad Narwan Daud ini, supaya kita benar-benar setuju, kita benar-benar faham bahawasanya proses untuk seseorang itu mendapat ilmu itu bukan mudah. Kerana ilmu berkait dengan makna. Kalaulah maklumat saja yang datang tetapi tidak memberi makna ke dalam diri kita, that is not knowledge yet. It is not yet a knowledge to us. Dia itu masih maklumat-maklumat yang banyak. Sebab itu kita kena bezakan antara maklumat dengan ilmu. Information and knowledge. Information and wisdom. Wisdom, yang kita nak cari itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Ilmu yang mengangkat martabat seorang manusia. Ilmu yang memuliakan manusia. Ilmu yang akan mencerahkan manusia. That is what knowledge is all about. Knowledge is like a light. Kan? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu mencerahkan. Knowledge enlighten us. But what kind of information and knowledge that will enlighten us, that one we will discuss further later. Kita bawa dia punya cabaran dulu pada hari ini. Itu yang pertama. Yang pertama, kita pergi yang nombor 1 tu. Knowledge is power versus knowledge is virtue. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang saya hormati sekalian, ilmu banyak dilihat, difahami oleh manusia umumnya sebagai alat. Is only a means to an end. Dia hanyalah satu perantara, satu jalan, satu jambatan, satu alat untuk menyampaikan kita kepada satu matlamat yang lain. I think we can agree on that. Kita boleh setuju ilmu itu satu alat. Tetapi, bila kita nak bicara tentang ilmu sebagai satu kebijaksanaan, ataupun dalam Islam, ilmu itu disebut satu fadilah. Fadilah tu maknanya virtue. Knowledge as a virtue. Ini bukan Islam saja. Agama-agama lain juga mengangkat tinggi persoalan ilmu ini. Malah falsafah-falsafah dahulu seperti falsafah Yunani, mereka telah meletakkan kedudukan ilmu ni di tempatnya yang amat tinggi. By saying that knowledge is virtue. Dia kata ilmu adalah satu kemuliaan, satu nilai tertinggi. Itu maksud knowledge is virtue.
kalaulah kita nak meletakkan ilmu sebagai nilai yang tertinggi, nilai yang memuliakan kita, nilai yang mencerahkan jiwa dan akal dan akhlak dan peribadi dan tingkah laku kita, ilmu tidak boleh dilihat hanya sebagai alat. Ini another point. Banyak point saya bagi ni. Ilmu tidak boleh diletakkan hanya sebagai alat kalau kita nak mengangkat martabat ilmu itu ke tahapnya yang tertinggi dan kita nak menjadikan ilmu itu sebagai pencerah kepada diri kita. Dia tidak boleh diletakkan hanya sebagai alat. Ini tokoh Islam yang terkenal, Imam Al-Ghazali, dah berbicara tentang hal ini. Saya bagi dia punya permisalan yang Imam Al-Ghazali bagi. Imam Ghazali kata, dia kata manusia ni umumnya dalam hidup, dia sentiasa mencari 3 jenis benda. 3 jenis benda. Pertama, dia kata manusia suka mencari benda yang menjadi matlamat. Menjadi matlamat. Apa contoh perkara yang dicari oleh manusia yang menjadi matlamat? An end by itself. Dia menjadi matlamat. Dengan sendiri, dengan diri itu sebagai matlamat. Contoh yang diberi oleh Imam Al-Ghazali ialah duit, wang. Duit yang kita cari itu, dia sebenarnya, itu nombor 2. Emas. Yang menjadi matlamat ini contohnya seperti emas. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, orang mencari emas bukan sebab emas tu dia nak tukarkan kepada yang lain. Kerana emas itu sendiri merupakan satu benda yang berharga. Contoh lain, berlian misalnya. Contoh lain, kebahagiaan misalnya. Orang nak kebahagiaan tu kerana kebahagiaan tu sendiri, bukan kerana nak dijadikan alat untuk benda lain. Jadi benda-benda yang amat berharga ini kita cari kerana ia menjadi matlamat. Yang kedua, kata Imam Ghazali, manusia suka cari benda yang menjadi alat kepada matlamat. Bukan matlamat semata-mata, tapi alat kepada matlamat. Yang ini contoh yang diberikan ialah duit, wang, money. Kenapa? Kerana duit itu, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia hanyalah sekeping kertas. Duit kertas lah. Kita tak cakap pasal duit shilling dah sekarang ni, sebab tak laku dah duit shilling. Saya pergi kedai pun orang tak nak terima dah duit shilling. Malah duit kertas pun orang tak terima sekarang ni. Dia kata, kedai kita hanya pakai scan QR code saja. Ataupun pakai kad. Saya pernah ke Sweden, tuan-tuan, perempuan. Sweden tu dah tak pakai dah duit. Dah tak boleh bawa duit dah. Kenapa? Kerana semua kedai dia hanya terima kad saja. Tak apa. Ini sebagai contoh saja. Duit kertas yang kita pakai tu, dia tidak ada nilai asalnya. Betul tak? Duit yang kita bawa dalam kita punya dompet tu, kertas tu, dia tidak ada nilai asalnya. Nilainya hanya diletakkan oleh kerajaan, oleh Bank Negara Malaysia, oleh sistem keuangan satu-satu negara, meletakkan nilai. Ini RM10, yang ini kita letak RM50. Barulah dia jadi bernilai dan kita tidak akan simpan duit kerana duit. Tak ada orang yang dia nak simpan je kertas yang bernama wang itu dalam rumahnya sepanjang masa. Pastinya wang itu disimpan kerana apa? Kerana wang itu dapat ditukar ganti kepada sesuatu yang lebih berharga. Yang pertama tadi, emas, berlian, kebahagiaan kan. Orang beli kebahagiaan hari ni. Kan orang nak bahagia sanggup pergi vacation berapa ratus ribu habis kerana nak bahagia. Kerana itu dan ini kan. Jadi maknanya contoh kedua yang Imam Al-Ghazali bagi itu adalah sesuatu yang dia menjadi alat kepada matlamat. Ada contoh ketiga yang manusia selalu cari, kata Imam Ghazali, ialah benda yang dia dua-dua sekali dia ada. Dia boleh jadi alat, dia juga boleh jadi matlamat. Yang ini Imam Al-Ghazali memberi contoh ilmu. Menarik ilmu. Kenapa? Kerana ilmu ni, kalau tuan-tuan, puan-puan, para guru fikir, dia boleh jadi dua-dua. Ilmu ni dia alat kepada satu matlamat. Contohnya apa? Contohnya, orang boleh belajar kerana nak jadi kaya. Orang boleh belajar kerana nakkan kerja yang baik. Itulah yang berlaku pada hari ini kan. Orang belajar banyaknya adalah untuk menukarkan sijil yang dia dapat di sekolah, sijil yang dia dapat di universiti itu
kepada satu pekerjaan yang akan membahagiakan dia. Itu matlamat, itu nampak tak di situ ilmu itu dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi alat, tetapi ilmu juga boleh jadi matlamat. Macam emas, macam berlian, macam permata tadi. Contohnya ilmu ini, tuan-tuan, kalau kita dapat ilmu, kalau kita ada ilmu, kita sendiri akan merasa gembira. Kita akan rasa bahagia. Kita akan rasa jelas. Kita akan rasa tercerah dengan cahaya yang ilmu tu memberikan kepada kita. Okey. Sekarang ni yang penting yang kita nak tekankan pada hari ini ialah yang terbaik untuk kita faham tentang ilmu ini, dia mesti kita letak lebih kepada menjadi matlamat berbanding menjadi alat. Barulah kita dapat menghidupkan budaya ilmu dalam sekolah, dalam kalangan pelajar. Kenapa? Kerana kalaulah anak murid kita misalnya datang ke sekolah, dia punya matlamat dia memang nak belajar tu kerana nak kerja saja, atau nak jadi kaya, atau terpaksa, senang kata kan, dipaksa oleh mak ayah. Dia tidak akan mendapat fadilah ilmu. Dia tidak akan dapat the virtue of knowledge. Dia tidak akan dapat ketinggian yang kita sebut awal tadi, ketinggian dan kemuliaan yang ilmu itu akan berikan kepadanya. Kenapa? Kerana dia akan rasa tidak ada nilai sangat dia mendengar daripada guru, tidak ada nilai sangat dia membaca buku-buku teks. Kenapa? Kerana dia baca tu hanya untuk peperiksaan. Dia dengar guru tu hanya dia untuk mengambil nota yang nanti penting untuk dia terjemah dan muntahkan balik dan luahkan balik ketika peperiksaan. Yang penting dia nak lulus periksa dan akhirnya dia mendapat sijil. Itu berlaku di sekolah, itu berlaku di universiti pun sama. Sebab saya pernah mengajar di universiti, saya juga pernah mengajar di sekolah. Saya lihat ramai dalam kalangan pelajar itu dia sudah tidak jelas tentang falsafah, tentang makna, tentang ketinggian ilmu tersebut, sehingga dia datang ke kelas, dia datang belajar itu dengan matlamat-matlamat yang sebenarnya rendah. Matlamatnya hanya untuk jadi kaya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi kaya tak perlu belajar pun. Kalau betul lah nak jadi kaya, ramai orang dia tak belajar pun dia boleh jadi kaya. Dia boleh jadi YouTuber, dia boleh jadi influencer, dia boleh jadi TikToker, dia boleh jadi businessman tanpa belajar, tapi dia hanya pengalaman menjual-jual tu dia boleh jadi kaya. Jadi kalaulah kita melihat ilmu itu sebagai alat kepada kekayaan, saya takut nanti ramai orang dia tak nak belajar. Kerana kekayaan itu boleh dicapai melalui jalan lain, bukan melalui jalan pembelajaran. Yang itu ada isu baru-baru ni, ramai yang tak nak sambung belajar selepas SPM. Kerana dia rasa no point of continuing education selepas sekolah menengah kerana kawan-kawan dia tak sambung pun boleh jadi hebat, boleh jadi kaya, boleh seronok dan lain-lain lagi. Nampak di mana masalahnya tuan-tuan dan puan-puan? Kan kena dengan isu yang kita bangkitkan tadi. Kerana nilai ilmu itu sudah hilang. Falsafah ilmu itu sudah hilang. Kerana ilmu itu sudah hanya dilihat sebagai alat, bukan sebagai matlamat. Orang tidak gembira mendapat ilmu, tetapi orang gembira mendapat perkara lain yang boleh dicapai melalui ilmu. Jadi ilmu itu sebagai jambatan saja dah. Dia lepas jambatan, dia lupa jambatan kan. Jangan bakar jambatan lagi teruk. Maknanya terus terlupa. Dan ini berlaku. Bila saya mengajar pun saya nampak budaya itu yang kita nak bina ni budaya ilmu. Tapi yang terbina tu kadang-kadang budaya anti ilmu, budaya yang against knowledge. Contohnya apa? Contohnya kalau dia nak periksa tu kan dia buat nota-nota dekat kertas-kertas tu kan. Lipat-lipat zaman saya dulu, kertas tu lipat 2 panjang itu kan. Tebal lah kertas yang kita dah buat nota tu untuk kita baca sebelum peperiksaan. Termasuklah kalau belajar agama tu ada ayat Quran kat situ, ada hadis kat situ. Ada kata-kata ulama'-ulama' dekat situ. Kata-kata yang mulia lah kan. Kalau Quran tu wahyu tu. Kalau macam Bible kan untuk
orang Kristian itu satu yang mulia nilai dan ketinggiannya. Tetapi selepas peperiksaan dibuang-buangnya sahaja kertas-kertas itu di tepi-tepi dewan peperiksaan, di tepi kelas-kelas. Buang-buang aja. Kenapa? Kerana dia rasa nilai yang ada pada kertas itu sudah tidak ada lagi. Kerana sudah habis peperiksaan. Ilmu yang tertulis dalam kertas itu hanya bernilai sebelum peperiksaan. Kerana matlamatnya adalah peperiksaan. Tetapi kalaulah semangatnya itu adalah semangat ilmu itu sebagai satu fadilah, sebagai satu ketinggian, sebagai satu kemuliaan, sebagai satu status yang akan diiktiraf bukan sekadar oleh manusia tetapi oleh Tuhan. Kan, oleh Tuhan. Kan lain tu. Nota-nota yang ditulis itunya akan disimpan kerana ini semua adalah cerminan simbol kepada nilai yang tertinggi, nilai ilmu yang tertinggi. Kita akan simpan tersebut. Jadi sebab itulah saya tulis di situ knowledge is power versus knowledge is virtue. Kerana apa? Kerana ada ahli falsafah di barat lah. Francis Bacon. Nama dia Francis Bacon. Dia mengatakan knowledge is power. Dan dia punya kata-kata itu telah menjadi pencetus semangat kepada orang-orang barat moden untuk menjadikan ilmu itu sebagai satu alat. Tengok. Sebagai satu alat untuk menguasai. Knowledge is power kan? Dengan ada ilmu itu dia boleh menguasai orang lain. Mereka boleh menjajah negara-negara pun orang lain. Dia boleh menguasai maklumat-maklumat yang ada di negara-negara dan kita boleh kontrol manusia berdasarkan ilmu. Itu apabila ilmu itu dilihat sebagai satu alat kepada satu matlamat. Matlamatnya adalah menjajah. Matlamatnya ialah menguasai. Matlamatnya mungkin untuk menekan. Tetapi mereka menggunakan ilmu. Tetapi kita tak nak yang tu. Walaupun kita setuju tadi bahawa ilmu tu dia boleh menjadi alat. Tetapi yang kita nak adalah ilmu itu menjadi matlamat yang tinggi. Knowledge is virtue. Jadi yang kita harus pegang yang nombor 2 itulah. Knowledge as a virtue. Knowledge itu sebagai satu fadilah. Knowledge itu sebagai satu ketinggian. Knowledge itu sebagai satu kemuliaan. Yang itu harus kita tanam ke dalam diri anak-anak pelajar kita. Kan berat tu cikgu-cikgu. Berat kalau kita nak counsel budak-budak ni. Semangat itu. Sebab apa? Sebab di sekeliling mereka budaya itu tak ada. Budaya yang ada adalah banyak knowledge as a means to an end tadi. Kan? Knowledge sebagai alat kepada matlamat. Kita kata tadi, ilmu boleh menjadi alat. Tetapi, ilmu itu harus menjadi alat kepada matlamat yang lebih tinggi daripada ilmu. Jadi that is the caveat. Itu benda yang penting untuk kita notakan. Boleh, ilmu boleh jadi alat, tetapi alat kepada matlamat yang lebih tinggi, lebih mulia daripada ilmu. Contoh apa? Dalam Islam misalnya, menuntut ilmu untuk mencari keredaan Allah. Nampak tak? Itu masih ilmu sebagai alat, tapi alat kepada matlamat yang tinggi. Menuntut ilmu untuk membuat kebaikan. Kan? Saya nak belajar ni bukan apa kerana saya nak jadi orang yang baik. Saya nak menjalankan perkara-perkara yang baik. Saya nak melakukan amalan-amalan yang baik kepada manusia. Saya nak membantu manusia. That is good. That is good because the end is higher than the means. Matlamat itu lebih tinggi daripada alat. Ilmu yang dibelajar tadi, tapi cita-citanya tinggi untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau sekadar saya dapat ilmu kerana nak jadi businessman, memang nampak canggih kan, nampak sedap. Tapi business ni, harta ni, kata Imam Al-Ghazali juga, dia kata dia tidak, ataupun kata Saidina Ali, dia kata dia tidak jauh lebih baik daripada ilmu. Harta ni. Ada aspek yang baik pada harta, tapi harta juga kadang-kadang boleh merosakkan manusia. Harta yang banyak boleh membuatkan orang tamak. Harta yang banyak boleh menyebabkan orang kedekut. Harta yang banyak boleh menjadikan orang zalim. Harta yang banyak boleh menjadikan orang salah guna kuasa. Harta yang banyak boleh menjadikan perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam masyarakat,
perpecahan dalam organisasi dan lain-lain lagi. Nampak tak? Memang harta tu banyak baiknya, ada benda baiknya, tapi ada juga elemen ataupun aspek-aspek yang buruk, khususnya kalau harta tu tidak dipandu oleh ilmu. Tengok, dia balik kepada ilmu juga. Dia balik kepada ilmu. Itu menunjukkan bahawa ilmu tu dia lebih tinggi daripada harta dari segi matlamat dan kedudukannya. Lepas tu jangan kita cari ilmu sekadar untuk harta. Itu kita dah silap tu dari segi cara kita letak. Ilmu tu rendah, ilmu tu tinggi, tapi kita nak cari sesuatu yang lebih rendah daripada ilmu melalui ilmu. Kalau boleh terbalik. Harta yang dicari itu akhirnya kita nak memanfaatkan untuk ilmu. Itu lagi, itu terbaik. Sebab ilmu kan lebih tinggi daripada harta. Jadi tak ada masalah jadi kaya. Kan Islam juga menyuruh kita mencari rezeki, menjadi kaya. Agama lain juga begitu. Tetapi carilah harta itu akhirnya nanti membolehkan kita mencari virtue yang lebih tinggi melalui harta tersebut. Okey. Tengok apa organizer pun dah lajukan saya punya slide tu. Itu nampak macam nak suruh saya laju dah tu. Tak apa. Saya dah kata tadi kita tak akan pergi banyak slide. Dan kita habis pukul berapa ya ni? Wan Mardiana 10.30 kan? Ya. 10.30 kan? Saya rasa saya ingat doktor kita mungkin boleh lebih sikit dah daripada 10.30. Lebih sikit? Boleh masa tambahan lah, masa kecederaan. Itu tambah masa lah sebab kita mula lewat tadi kan. Kita mula lewat kan? Okey, tak apa. Saya ambil sikit je lagi. Saya ambil dalam 5 minit, lepas tu kita buka dalam 10 minit, 15 minit untuk bincangan ya. Boleh. Okey. Saya ingat saya dah banyak dah bagi ni. Dia bagi banyak-banyak pun tak boleh kan, sebab botol tu kalau dia punya tudung tu memang dah tak besar, kita tuang air nanti dia melimpah kan. Ilmu pun dia kena macam tu. Biar kita bincang, kita bagi faham, kita dapat poin-poin utama. Lepas tu then we move to another point kan. Jadi sepatutnya begitu. Jadi saya ingat saya dah sentuh beberapa poin penting tadi. Knowledge is sebagai satu matlamat yang tertinggi. Ledakan maklumat tidak semestinya membawa kita kepada hikmah. Dan hari ini kita macam kehilangan matlamat yang tinggi dalam pendidikan tu. Falsafah kita cantik, falsafah pendidikan kebangsaan tu cantik, nak melahirkan insan yang seimbang antara emosi, antara intelek, jasmani, rohani kan. Cantik tu, Jerry tu. Tetapi dari segi penghayatan, bukan pelaksanaan lagi. Penghayatan tu dulu. Penghayatan falsafah tu sendiri bagi saya masih belum mantap. Sebab tu kita kena bicara ni tentang persoalan budaya ilmu supaya falsafah pendidikan yang dah cantik itu kita faham dulu. Selalu orang kata falsafah cantik, amalannya tak cantik. Bagi saya amalan tu nombor 3. Nombor 2-nya adalah kefahaman yang mendalam tentang falsafah. Itu tidak berlaku. Tidak ada huraian, tidak ada pencerahan supaya akhirnya masyarakat pendidik, masyarakat pelajar itu betul-betul faham tentang falsafah pendidikan yang indah itu. Jadi kita harus letakkan kembali matlamat-matlamat yang tinggi dalam pendidikan dengan cara kita tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai industri saja. Itu nombor 4 tu. Hari ini pendidikan sekolah mungkin tak nampak sangat, tapi masih nampak juga. Masih nampak misalnya timbulnya sekolah-sekolah swasta yang macam cendawan tumbuh kan. Semua nakkan matlamat industri, matlamat korporat, matlamat keuangan. Walaupun adalah yang bagus, tetapi banyak juga yang timbul itu kerana apa? Kerana nak mendapatkan keuntungan. Jadi ini yang akan mengganggu falsafah ilmu yang kita sebutkan tadi. Dan akhirnya kita kehilangan apa yang dipanggil adab kepada ilmu. Adab kepada ilmu itu sudah hilang. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang saya hormati sekalian, dengan cabaran yang ada inilah nanti kita akan berbicara lagi
sedikit demi sedikit dalam 10 siri yang kita akan bercakap ini berkaitan dengan budaya pembinaan budaya ilmu. Kerana kita nak melahirkan insan yang sebenar, dan insan itu kan, seorang insan itu kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya ialah ilmu. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada insan itu adalah aspek akal dan ilmunya. Tapi kalau aspek akal dan ilmu itu kita tidak tinggikan, tidak mantapkan, tidak hiasi dia dengan cantik, tetapi sebaliknya yang kita lebih hias ialah aspek jasmaninya kan. Sukan, alhamdulillah, sekolah-sekolah kita ni hebat sukan-sukan dia. Sampai dia bukan sekadar sihat, jadi tak sihat pula sebab sukan tu. Sebab dah ekstrim sangat dah kan. Panas-panas pun keluar sebab kita ada pertandingan ni. Jadi anak-anak murid pun keluarlah nak berlatih, waktu panas lah demam. Jadi semangat sukan itu kan nak membina jasmani. Itu sudah hilang. Sudah hilang. Jadi kita tak nak begitu. Tetapi yang lebih penting ialah manusia itu diberikan Tuhan ketinggian aklinya, akalnya itu. Yang akhirnya menjadikan dia ahsani taqwim tadi sebagai makhluk terbaik. Kerana ketinggian aklinya. Jadi kita harus perkukuhkan kelebihan yang ada pada satu-satu perkara itu untuk meningkatkan nilai, kualiti dan martabat sesuatu perkara. Saya bagi contoh. Ni dah akhir-akhir ni saya bagi contoh. Motor misalnya kan. Macam mana geng-geng motor ni dia nak meninggikan martabat motor dia, kedudukan dan kualiti motor. Dia akan perkuatkan dari segi apa? Dari segi kelajuan motor tersebut. Dari segi enjin dia, kena enjin yang baik. Tayarnya kena tayar yang kuat. Walaupun dalam keadaan jalan yang kasar pun masih boleh berjalan. Barulah tinggi martabat motor tu. Kerana kelebihan yang ada pada motor adalah kelajuan, adalah kekuatan enjin dan lain-lain lagi. Kalau kita nak cari kayu-kayu untuk buat rumah atau batu-batu untuk buat rumah, kita akan cari kayu dan batu yang keras. Kerana ketinggian kualiti batu dan kayu adalah letaknya pada kekerasannya. Motor tadi kelajuan. Kayu dan batu yang nak dijadikan rumah atau bangunan, kehebatan dan kelebihannya adalah pada kekerasannya. Kan? Makanan. Makanan apa dia punya kelebihan dia? Ketinggian kualitinya adalah kelazatannya. Semalam sebenarnya saya bawa balik daripada Johor. Ada program di sana. Orang Johor bawa pergi makan kari kambing 40 hari. Dia punya nama restoran tu. Kalau tuan-tuan puan-puan pergi ke Johor, Batu Pahat, cari kedai kari kambing 40 hari. Kalau kita Google pun jumpa. Wah, dia punya kari kambing superb. Katanya kalau nak pergi kedai itu kena pergi sebelum pukul 11. Kalau tidak, nanti tak ada tempat duduk. Walaupun kedainya besar, tapi tak ada tempat duduk. Sebab orang penuh untuk datang makan kari kambing dia. Tapi kalau datang sebelum pukul 11 nak makan tengah hari apa? Perut kenyang lagi breakfast. Tapi itu contoh kehebatan makanan adalah pada kelazatannya. Sebab itu nak naikkan martabat kualiti makanan yang kita jual, sedapkanlah makanan kita, lazatkanlah makanan kita, letaklah resepi-resepi yang terbaik. Okey, itu tentang makanan, tentang motor dan tentang apa tadi? Motor, makanan dan apa tadi contoh? Tak apa. Itu semua tentang kelebihan. Sekarang ni manusia bukan tentang manusia, kerana yang kita nak bina, tingkatkan kualiti ni adalah insan atau manusia, pelajar-pelajar. Apa kelebihan yang ada pada insan? Apa yang menjadikan insan itu tinggi kalau kita kuatkan elemen yang ada pada insan tersebut?
Kalau sekadar jasad saja yang kita kuatkan, insan tu tidak meningkat dia punya kualiti sangat. Dia baiklah, dia baguslah kerana jasad yang baik tu macam-macam kita boleh ni, termasuk nak belajar apa semua. Tapi kalau jasad baik saja tetapi akalnya tidak diangkat martabatnya, tidak ditingkatkan kualitinya, tidak dicantikkan perhiasannya, maka badan yang cantik, yang sadar apa semua tu tidak akan ada makna. Ataupun cantik muka kan. Kita pun pastikan semua guru-guru mencantikkan muka pelajar-pelajar dia. Kerana itu penting. Nanti pelajar-pelajar yang cantik, yang handsome ni akan disukai. Bolehlah, tapi tak semua orang ada ciri-ciri kecantikan yang kita nak tu kan. Macam saya ni rambut pun dah tak ada, macam mana nak jadi handsome. Tetapi ada satu perkara yang kalau kita kuatkan, perkukuhkan pada insan, pasti siapa sahaja dia akan meningkat martabat, kualiti, sebagaimana motor yang laju, sebagaimana kari kambing yang sedap dan lain-lain. Iaitu ilmu dan akalnya. Ilmu dan akalnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kena pastikan matlamat tertinggi dalam kita mendidik ini adalah kita nak meningkatkan akal dan ilmu yang ada, dan insya-Allah kalaulah akal dan ilmu itu tinggi, maka nantinya akan terhasillah daripada kefahaman yang betul, melalui akal itu akhlak yang baik, tindakan yang baik, amalan yang baik. Dan segala-galanya baik kalau bermula dengan kefahaman ilmu yang baik tersebut. Jadi saya ingat itu penutup saya kepada pengisian saya pada hari ini. Sebelum kita kalau boleh ada masa perbincangan, saya menekankan sekali lagi tentang cabaran budaya ilmu sebelum kita nanti masuk tentang tajuk-tajuk budaya ilmu yang penting, dan bagaimana ilmu itu harus menjadi matlamat tertinggi, bagaimana ilmu itu jangan hanya dijadikan alat kepada satu matlamat yang rendah, dan bagaimana pentingnya kita membangun generasi pelajar kita ini dengan membangunkan aspek yang terpenting dalam diri mereka, iaitu aspek akalnya dan ilmunya. Jadi saya ingat Puan Mardiana, saya boleh berhenti di situ dulu, dan saya raikan kalau ada persoalan-persoalan daripada para guru dan cadangan-cadangan juga untuk kita perkukuhkan dalam siri-siri kita yang akan datang sebulan sekali insya-Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis berterima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran atas perkongsian bacaan ilmu yang cukup menarik pada pagi ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, jelas nilai penting yang harus dimiliki oleh seseorang atau semua masyarakat berbudaya ilmu ialah nilai yang meletakkan ilmu sebagai kebaikan utama dan asas bagi segala kebaikan lain. Manusia tidak dilahirkan mulia dan hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan sama dengan yang lain. Siapa yang ingin belajar dan menguasai ilmu dengan baik dan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang jahil akan menjadi bapa dan bina. Saya ini membuka ruang untuk soal jawab. Sekiranya ada muskilan dan saudara-saudara yang tuan-tuan dan puan yang berada dalam talian ingin disampaikan kepada Yang Berbahagia Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Doktor, boleh dengar doktor? Boleh. Saya dengar. Jelas. Saya Hairudin. Saya amat tertarik dengan artinya sekarang ini kita nak meluruskan, artinya siratal mustaqim, supaya siri-siri seterusnya nanti kita dah tahu apa tindakan yang perlu kita buat. Soalan saya ini,
berkaitan dengan liberal ataupun liberalisme, ataupun kalau dalam Islam disebut sebagai Islam liberal. Kita sebagai guru ni kita mendidik pelajar, mencurahkan ilmu, maknanya dalam keadaan yang kalau patuh syariah memang patuh syariah lah. Tetapi akhirnya cabaran-cabaran daripada liberal ini, sebagai contoh, tamadun Islam ini ialah memiliki satu asas yang ampuh daripada mana-mana tamadun di dunia ini. Sebagai contoh berkaitan dengan syariah. Contohnya, syariah. Kita dah bagi tahu syariah kahwin perlainan jenis. Tetapi bila ada gangguan-gangguan daripada liberal ini, akhirnya dia membolehkan sesama jenis dan sebagainya. Jadi saya mohon, sebab kita pun nak mendidik pelajar dengan kebaikan-kebaikan ini, tetapi akhirnya apabila berada di luar, liberalisme ini mengganggu apa sistem pendidikan yang kita sudah didik pelajar kita ini. Jadi saya mohon pandangan doktor, tindakan kita terhadap pembudayaan ilmu dan cara menghadapi cabaran liberalisme ini, doktor. Itu saja doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Saya jawab terus ke puan moderator. Okey, soalan lain yang kita boleh kumpulkan sekali, 2 atau 3 soalan lagi. Okey, mungkin kita ambil 3 lah, 3. Lepas tu saya jawab. Ada lagi tak? Saya nampak ada dalam talian ni dia melontar dia atau bertanya. Pendidikan sekarang ini hanya sebagai alat untuk mencapai matlamat, sehingga murid hanya belajar untuk lulus exam. Kenyataan tidak. Ya, ada 2 soalan yang saya tengok yang ditulis berkaitan dengan exam oriented ni. InsyaAllah yang tu saya akan jawab juga. Itu soalan kedua lah tu. Ya, lagi satu. Daripada Media Halusran. Assalamualaikum doktor, apa pandangan doktor tentang sistem pendidikan yang berorientasikan pemberitaan sedikit sebagai opini yang sudah? Ya, yang tadi dia berkait dengan yang tadi tu. Tentang peperiksaan kan. Okey, kalau ada lagi satu soalan daripada audiens. Mungkin saya jawab dulu, Puan. Okey, boleh doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih juga pada yang bertanya. Encik Khairuddin, berat soalan tu, hebat soalan tu. Okey, tentang liberalisme ni, memang ini menjadi cabaran kepada semua sistem kepercayaan sebenarnya, semua agama. Kerana kalau kita benar-benar berpegang kepada rukun negara kita dan juga perlembagaan negara kita yang menekankan tentang pentingnya untuk kita mempercayai misalnya kepercayaan kepada Tuhan, kemudian kedudukan agama-agama yang penting dalam perlembagaan berbanding dengan menolak agama atau tidak beragama. Agama apa sahajalah ya, kita bercakap tentang semua agama yang percaya adanya Tuhan dan percaya adanya nilai-nilai baik yang mutlak, yang tinggi, maka liberalisme ini merupakan cabaran yang besar. Saya setuju. Kenapa? Kerana aliran ini nanti akan berusaha untuk melonggarkan atau akan merongkaikan akar-akar kepercayaan yang telah ditanam baik oleh agama, oleh wahyu, oleh ajaran-ajaran Nabi dan lain-lain lagi. Dan sebab itulah bagi saya dalam sistem pendidikan, pertama kita kena mengiktiraf kedudukan agama. Kedudukan agama tu kena dimantapkan, kena diterima semua. Saya rasa masih ada kelompok-kelompok yang mengatakan kenapa kita kena menerima agama sebagai asas, kerana kita hidup dan dalam keadaan sekular dan kita ada kebebasan. Tapi itulah masalah
kebebasan itu sendiri merupakan satu istilah yang amat longgar sebenarnya. Dia boleh digunakan kepada kebaikan, dia boleh digunakan kepada keburukan. Yang kita cakap tentang kebebasan. Agama juga bercakap tentang kebebasan. Tapi agama bercakap tentang kebebasan diri kita dari perkara-perkara yang buruk. Itu sepatutnya falsafah kebebasan. Memilih. Dengan nama kebebasan, kita memilih untuk menjadi seorang yang lebih baik. Itu maksud kebebasan. Tetapi, kalaulah atas nama kebebasan, daripada kebaikan yang kita dah ada, kita nak pilih membuat keburukan, dah elok-elok kita makan benda yang sedap kat rumah, tiba-tiba, satu hari tu, adik kita kata, saya nak makan sampah, boleh tak sampah? Kan? Takkan kita nak benarkan? Kan? Ataupun saya nak isap dadah, boleh tak? Dadah tu lagi sedap, dia lebih meninggikan saya. Padahal yang tinggi tu dia masuk jadi high lah, high kan. Khayal semacamnya. Itu bukan ketinggian. Itu keruntuhan, itu kejatuhan, itu penghinaan kan. Kalau kita isap dadah tu, bukannya dapat ketinggian. Dia je kata dia tinggi, dia high kan. Jadi maksudnya, kita, saya rasa umum kita semua mengakui, dan kita semua ada agama kan, sama ada agama Islam, agama Kristian ke agama apa, dan kita percaya bahawa agama itu mengajar kita benda-benda yang baik, benda-benda yang mutlak sifatnya, dan agama itu memang nak membawa kita kepada kebaikan, akhlak dan lain lagi. Jadi kalaulah kita biarkan aliran yang akan merosakkan ikatan-ikatan kepercayaan, ikatan nilai baik yang kita pegang, akhlak ni, pasti dia akan merosakkan keseluruhan masyarakat kita. Walaupun kita juga tidak setuju, kelompok yang menyalahgunakan agama. Itu juga kita akui, ada. Ataupun yang menyempitkan agama. Dia faham agama tu sempit sangat sampai tak ada langsung ruang, nak bersosial pun tak boleh kan. Nak berhubung dengan bangsa lain pun tak boleh, agama lain tu semua tak betul. Nanti kalau kita dengan dia, kita akan ke tahap menyempitkan agama. Jadi yang kita kata agama itu adalah nilai-nilai dan membebaskan manusia daripada semua bentuk-bentuk keburukan. Jadi dari segi tindakan, Cik Hairudin, saya rasa kita kena satu mengiktiraf kedudukan nilai-nilai penting murni, sama ada dari agama ataupun dari falsafah-falsafah yang baik bercakap tentang nilai-nilai akhlak. Yang kedua, kena dimasukkan sebagai elemen-elemen penting dalam sistem pendidikan. Sama ada dari dalam kurikulum, dari segi pelaksanaan, dari sudut pencegahan. Sebab kadang-kadang kita hanya berfikir tentang pelaksanaan tu dari sudut positif. Tapi kita juga kena ada pembatasan kepada perkara-perkara yang buruk itu berlaku. Sebab tu dalam Islam kita ada amar ma'ruf, kita ada juga nahi mungkar kan. Bukan sekadar ta'muru bil ma'ruf, tapi juga wa tanhauna 'anil munkar. Kita bukan sekadar buat kebaikan yang disuruh oleh agama, tapi juga kita kena cegah perkara-perkara yang buruk itu daripada berlaku. Dalam sistem pendidikan juga kena adalah elemen-elemen itu dan kena dimantapkan. Hari ini kena lebih mantap kerana apa? Kerana dugaan, cabaran itu datang dengan bentuknya yang lebih besar. Dalam digital world, global world, ini ideologi itu yang buruk tu dia datang melalui saluran virtual. Kita rasa anak kita dah baik dah, duduk dalam bilik je tak keluar. Baiknya anak aku. Rupanya dalam bilik tu dia berhubung dengan orang-orang luar, berbicara, berbincang, perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik. Kan? Jadi kita bukan sekadar hari ini, bukan sekadar kita nak menjaga batas fizikal. Tetapi batas-batas spiritual, batas-batas virtual ni pun kita kena jaga juga. Kena ada alat-alat untuk kita memandu, memantau, menghalang mungkin anak-anak murid kita daripada terlibat dengan perkara. Dan guru kaunseling saya rasa mempunyai peranan yang besar lah
kerana kita merupakan guru-guru yang dirujuk oleh pelajar-pelajar yang menghadapi masalah apa semua. That is the opportunity, the most valuable opportunity untuk kita gunakan untuk memantapkan aspek-aspek yang kita sebutkan tadi kepada anak-anak pelajar kita. Saya ingat itu jawapan ringkas lah, nak panjang-panjang nanti kita masa kurang ni kan. Yang kedua, persoalan tentang exam based orientation tadilah. Ini memang masalah lama kita, masalah yang sejagat yang dah berlaku dalam sistem kita yang begitu lama. Anak-anak pelajar kita ni memang dah terdidik dengan peperiksaan. Bukan anak pelajar aja, guru-guru pun begitu juga kan. Kita memang dah bergerak ke arah kelas ataupun student based education kan, ataupun dululah yang disebut oleh pengarah pendidikan tadi bercakap tentang transformasi pendidikan yang dibuat pada 2013 semua tu kan, Pelan Pembangunan Pendidikan, antara lain ada KEBAT, ada itulah, bukan lagi student bukan teacher base tapi student base. Maaf lah, dah lama tak jadi cikgu ni, dah tak ingat dah term yang digunakan tu. Tapi saya faham falsafahnya itu, kita nak bergerak ke arah biar pelajar itu lebih banyak berfikir, lebih banyak berbincang, biar solusi itu datang daripada pelajar, bukan sekadar daripada guru. Tidak ada lagi chalk and talk, masih lagi menulis dekat papan putih ataupun dekat slide. Tetapi biar pelajar itu present, dapat idea sendiri. Tetapi kadang-kadang bila tak ada sistem penilaian, kita dah kurangkan peperiksaan, guru-guru pula kata, macam mana kita nak nilai pelajar kita? Jadi bagi saya penilaian tu tetap kena ada. Penilaian, peperiksaan itu salah satu cara penilaian. Tapi banyak bentuk penilaian yang lain kan. Di universiti sekarang ni kita ada continuous evaluation kan. Continuous assessment. Pelajar itu dinilai from the first day they attend the class. Hari pertama tu sudah ada bentuk penilaian yang diberikan oleh gurunya, pensyarahnya kepada pelajar. Sepatutnya kita ke arah itulah. Jangan letakkan semuanya di peperiksaan. Itu yang akhirnya dia kembali kepada exam oriented orientation. Kita masih berfikir tentang exam. Dan bagaimana kita boleh juga bercakap tentang post-exam education kan. Ataupun dalam bentuk yang pendidikan yang lebih luas dia panggil continuous education atau pendidikan sepanjang hayat ni. Ini pun dulu satu ketika kerajaan kita dah tekankan dah tentang lifelong learning ni. Tapi saya tengok dah macam dah murah balik kan. Kadang-kadang politik kita ni pun satu hal juga kan. Bila berubah kerajaan, berubahlah dia punya orientasi. Sepatutnya orientasi tu tak boleh berubah. Kan? Semuanya guru-guru. Patutnya guru-guru jadi dia punya penentu. Dan kementerian lah. Kementerian dan jabatan. Politician ni boleh berubah pun dia kena hormat apa yang telah ditentukan oleh kementerian, oleh guru-guru, oleh jabatan. Tanya apa yang dah berjalan. Teruskan apa yang baik. Sepatutnya begitu. Kan? Jadi barulah apa yang kita dah putuskan dulu kita boleh teruskan. Semangat itu adalah semangat nak kita lari daripada exam oriented ni. Kita nak lebih kepada continuous assessment dan biar guru dan pelajar itu dia ada sinergi yang baik untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan ilmu. Dan inilah masa untuk kita masukkan falsafah budaya ilmu yang kita bincang pada hari ini. Bila dah tak sangat exam oriented tu, guru-guru lebih bebas untuk bercakap kan. Lebih bebas untuk memberikan semangat dalam konteks budaya ilmu. Tapi kalau dah apa-apa pun, nak habiskan silibus ni. Silibus tak habis. Ramailah guru-guru. Saya selalu bercakap dengan guru-guru ni. Itulah antara alasannya. Tak boleh doktor nak cakap benda-benda ni. Sebab tak ada masa. Saya kan nak habiskan silibus. Habislah poin saya kalau dia cakap macam tu. Tapi yang kita nak adalah ada ruang. Dan itu sebab penting guru faham dulu. Kalau guru tu fahamlah semangat falsafah ilmu ni, the system can be more flexible kan. Guru-guru tu sendiri boleh memfleksibelkan. Dia masih ada, kena ikut.
apa-apa yang ditentukan oleh, akan marah pula pengarah pendidikan kat saya, yang dah ditentukan oleh kementerian, oleh jabatan tu kena ikut. Tetapi ada ruang di situ yang guru-guru boleh menyampaikan elemen-elemen falsafah budaya ilmu ini supaya semangat budaya ilmu tu dapat kita terapkan. Ini susah tuan-tuan dan puan. Saya cakap ni bukan mudah. Awal-awal kita kata this is a jihad. Ini satu struggle yang kita kena buat pelan-pelan bagi faham, dan tidak mudah nak fahamkan. Sebab kita dah terbudaya dengan budaya yang macam yang kita sebut-sebut tadi, cabaran-cabaran tadi begitu lama. Bukan pendek, dah begitu lama. Now we want to move to transform into a new culture. Sebenarnya bukan new, benda ni yang asalnya kan, budaya ilmu yang asal begitu. Tapi kita nak kembali kepada budaya ilmu yang itu susah. Tetapi harus ada dia punya jihad dia tu kena adalah untuk kita menuju ke arah itu. Puan, saya tengok ada yang soalan-soalan baru ni, kalau kita tak ada masa tak apa, boleh ambil soalan tu, catatkan. Saya takut saya tak sempat catat, tapi copy dan simpan, nanti pada sesi kedua boleh diutarakan sebagai soalan-soalan yang kita boleh bincang dulu sebelum kita masuk kepada perbincangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih doktor atas kongsian yang tadi disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, untuk maklumat kita akan bersiaran untuk 10 siri, dan ini hari ini adalah siri yang pertama dengan tajuk budaya ilmu dan tamadun. So kita ada 9 siri lagi, dan soalan-soalan yang ada di ruangan chat akan kita kumpulkan dan kita cuba jawab pada siri akan datang. Baiklah, Majlis sudah sampai ke penghujungnya, dan Majlis sekali lagi berasaskan ucapan terima kasih atas kesediaan kepada yang berbahagia dan yang masih setia berada bersama-sama kita dalam pelajaran dan sudi bersama kita pada pagi ini, walaupun beliau berhaji bahawa sahaja kembali di tanah air setelah selesai mengerjakan ibadah haji, dan sudah pasti setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan atas kemudian yang berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran atas kesudian bersama-sama kita pada pagi ini. Untuk makluman, seperti yang telah saya wawarkan lebih awal tadi, siri pemantapan program budaya ini akan berlangsung selama 10 siri, dan tidak akan berjumpa lagi pada siri yang kedua iaitu pada 21 Ogos 2023. Maka jelaslah di sini kehidupan yang dihabiskan untuk belajar dan mencapai kesempurnaan. Pemahaman adalah lebih bernilai daripada kehidupan beramal dan mencari kesempurnaan yang jauh. Ketinggian akal, kehilangan adat terhadap ilmu dan ilmuwan juga akan dikongsikan pada siri-siri akan datang. Bagi pihak bersedia, kami menyusun 10 jari dengan tulis ikhlas memohon ampun dan maaf andai ada kesilapan sepanjang kami mengatur program pada hari ini. Akhir kata daripada saya, ketepian kunjung tempatnya ke majlis bersurat akhirnya. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian kalian. Banyak elok kepenarik waktu mengumpulkan kuih dan elok bawalah balik dan tak elok dialah di sini. Bukan kacang sebarang kacang-kacang melilit di pohon jati, bukan pulang sebarang pulang memberi pesan di hati. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, dibanding disusun, maaf ditinggal. Penuh perhatian, saya nampak yang bahawa berdiri dokter dalam saya. Semoga kita bertemu lagi pada bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Pengarah, Cik Mudin dan semua pegawai-pegawai dan guru-guru.
Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih dokter, perkongsian yang sangat Ya. bermakna. Insyaallah kita Sama-sama. jumpa dalam siri yang Sama-sama. akan datang. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.